أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Jadi pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falinbani rahmatullah alaih. Muka surat 190. Saya ulang balik hari itu muka surat 197 dah. 198. Muka surat 198 iaitu dan jikalau berkata sekalian jumhur ulama bagimu, yakni sekiranya ulama-ulama seluruhnya itu kata kepadamu, sukailah olehmu akan yang demikian itu di dalam dunia ini, yakni sekiranya ulama-ulama beri fatwa, boleh kita ni nak suka ataupun kasih yang berlebihan terhadap dunia ni, tak apa, sekiranya ulama kata gitu. Nescaya tiada engkau dengar perkataan mereka itu, yakni engkau tidak akan dengar kata-kata mereka itu. Yang ni nak diberitahu di sini bila kita tanya ahli tasawuf ni macam mana cara nak menghilangkan penyakit-penyakit qalbu ni, maka mereka ajar antaranya perasaan hubbud dunia, kasih gila kepada duniawi ini yang berlebihan sehingga menimbulkan banyak sifat-sifat yang buruk seperti sifat takabur, sifat ujub dan macam-macam sifat hasad, dengki dan macam-macam lah. Itu merupakan sifat-sifat yang tumbuh daripada hubbud dunia, yakni perasaan kuat kasih kepada duniawi. Kalau kita tengok perasaan gila dunia lah. Jadi kalau kita tanya ahli tasawuf macam mana nak buang benda ni, jadi mereka tak ajar kepada kita buanglah dunia itu, sehingga bila dunia itu tak ada kita tak kasihlah ke dia. Dia tak ajar cara itu. Dia akan ajar cara yang perjalanan yang agak jauh sikit tapi berkesan. Dia ajar macam mana? Dia ajar pertama sekali disuruh supaya banyakkan zikir. Apabila hati ni banyak hidup dengan zikir, maka hijab-hijab kalbu ni akan jadi nipis. Maka pandangan kalbu manusia pada waktu itu menjadi lebih kuat terhadap hakikat ketuhanan yang menimbulkan yakin kepada kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaan dia tu.
Dan dalam masa yang sama, pandangan hatinya terhadap akhirat itu menjadi semakin kuat, ingatan dia kepada akhirat tu. Jadi pandangan hati, pandangan qalbu ni, kesang daripada zikir itu yang akan menipihkan hijab-hijab hati itu, menjadikan seseorang tu bertambah yakinnya kepada Allah yang Maha Esa. Semakin kenal dia terhadap hakikat dunia yang akan binasa, yang akan ditinggalkan dan sebagainya, semakin kuat pandangan, ingatan dan keyakinannya tu. Demikian juga pandangan dia terhadap akhirat, semakin bertambah kuat keyakinan dia tu. Jadi kesang daripadanya akan terbuanglah hubbud dunia tu, kegilaan qalbu manusia, kegilaan hati manusia terhadap duniawi ini. Kemudian disuruh lagi oleh ulama-ulama tasawuf ini supaya tengok bagaimana orang-orang yang menempuh perjalanan ini, Allah Ta'ala beri kelebihan-kelebihan kepada mereka. Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat di akhirat, di dunia ni diberi kelebihan. Kalau kita perhati semua ni, kita renung semua ni seperti yang dianjurkan oleh ulama-ulama tasawuf, maka akan terkikihlah dari dalam kalbu kita ni penguasaan sifat hubbud dunia tu, gila terhadap duniawi tu, sehingga timbullah zuhud dalam kalbu kita. Maka di sini kata Syekh ni, sekiranya ulama dalam keadaan begitu tu, sekiranya alim ulama beri petua, tak salah kita gila dunia, tak apa. Sekiranya ada alim ulama, semua alim ulama beri petua bahawa boleh kita gila dunia, tak apa, tak ada masalah. Sekiranya, maka engkau tak akan dengar kata-kata mereka tu. Sebab apa? Kerana kalbu dia masa tu setelah mengikuti pedoman-pedoman yang dianjurkan, yang ditunjuk oleh ulama tasawuf tadi tu, melihat dengan yakin kebenaran Allah, tentang kekalnya Allah dan binasa dunia, tentang lebihnya akhirat dan sebagainya. Jadi ulama kata macam mana pun tidak edah dah. Itu maksud dia. Dan tiada engkau mengikut bagi perkataan mereka itu. Engkau pada waktu tu kau takkan dengar dah kata-kata alim ulama. Sekiranya mereka tu mengatakan tak apa, ada sifat suka dunia, kasih dunia, gila dunia, tak salah. Sekiranya dia macam tu, kau takkan dengar. Kenapa? Engkau telah mempunyai keyakinan, hatimu telah tumbuh perasaan zuhud terhadap duniawi, kesang daripada mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh ulama-ulama tasawuf tadi tu. Baik. Kemudian walau qulta ya akhi zalika li ghairihim laqala laka Allah Ta'ala amaraka an tazhada la ghaira wala yahtadiya litariqi ila dhalika fahukmuhu hukmu tabibin yahfazu kitaban fi tibbi wala ya'rifu ilajal maradi. Indah. Berartinya, dan jikalau engkau kata, sekiranya engkau berkata lagi, ini kata kalam Syekh Abdul Wahab Syarani lagi lah. Kerana yang kita sebut tadi tu, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syarani dan kitab beliau Al-Yawaqid Al-Jawahir wal Yawaqid. Baik, sekiranya engkau kata, hai saudaraku, akan yang demikian itu bagi orang yang lain daripada ahli sufi itu. Baik, sekiranya kalau kita kata yang demikian itu adalah untuk yang lain daripada ahli sufi, lalu bagaimana? Nescaya berkata bagimu, nescaya orang tu akan kata semula kamu. Sekiranya kau kata macam tu untuk orang bukan sufi. Baik, kalau begitu dia akan jawab lagi, nescaya berkata bagimu, bermula Allah Ta'ala menyuruh akan dikau bahawa engkau zuhud di dalam dunia. Dia akan kabur semula, dia akan beri penjelasan balik, dia akan jelaskan balik apa benda penjelasan dia tu. Dia akan kata Allah Ta'ala ni suruh kita supaya bersifat zuhud. Memang ada perintah tu dalam Al-Quran dan hadis, sama ada secara direct atau tidak direct, yang menganjurkan kita supaya bersifat zuhud ni. Baik.
Dan ini yakni jangan engkau suka akan dunia. Maksud kata-kata tadi, jangan kau gila dunia. Jangan kau kasih kepada dunia dengan kasih yang berlebihan sehingga engkau akan jadi hamba kepadanya. Engkau akan dikuasai oleh keinginan yang berlebihan terhadapnya. Jangan sampai begitu. Jangan kau suka akan dunia itu. Padahal ia tiada tahu menunjukkan akan dikau bagi jalan tarekat kepada yang menghilangkan kasih akan dunia itu. Tapi dia tak tunjuk, dia tak khabar cara nak buat guana, nak suruh hilang penyakit-penyakit gila dunia dari dalam hati itu. Dia hanya boleh khabar Allah Ta'ala suruh kita supaya bersifat berzuhud lah. Tapi tak khabar nak buat guana, nak suruh jadi zuhud tu. Ini kedudukannya. Jadi alim ulama ni dia tahu benda tu. Allah Ta'ala perintah supaya zuhud. Tapi macam mana caranya supaya hati kita ni boleh merasai benda tu. Baik. Tapi jadi alim ulama ni yang bukan dari kalangan ahli tasawuf ni, yang lain daripada mereka ni, dia boleh ke apa? Berzuhud lah. Tapi cara nak didik, nak baiki supaya hati kita mula semakin tumbuh sifat perasaan zuhud tu, dia tak erti. Dia tidak gambar. Dia hanya tahu Tuhan suruh supaya kita zuhud je. Ini alim ulama yang lain daripada ahli tasawuf bila ditanya tadi. Yang menghilangkan kasih akan dunia itu di dalam hatimu itu, tidak khabar cara sebab dia tak tahu. Dia tak tahu cara nak buat guana, nak suruh hilang perasaan hubud dunia ni dari dalam hati. Baik. Maka hukum orang yang ulama yang lain daripada ulama ahli sufi, seperti yang ditanya tadi tu, kedudukan alim ulama yang lain daripada ulama ahli sufi ni, maksudnya dia alim ulama tapi dia tidak menghayati tasawuf lah. Tapi kalau dia seorang ulama, dalam masa yang sama dia belajar ilmu tasawuf dan menghayatinya, dia dua-dua sekali. Dialah ulama, dialah sufi. Sekarang ni orang yang alim ulama tapi tidak mempelajari tasawuf dan tidak menghayatinya. Macam mana mereka ni kedudukannya? Seperti hukum tabib. Kata Syekh ni samalah kedudukannya seperti doktor. Tabib ni doktor yang menghafazkan beberapa di dalam kitab tib, dihafal maklumat-maklumat yang ada dalam buku-buku kedoktoran tu. Nyakit ni, obat gini. Dia hafal belaka. Nyakit ni tanda, dia tahu maklumat tu. Jadi Syekh Abdul Wahab ni nak memberi perumpamaan kepada orang yang alim ulama tapi dia tidak menghayati tasawuf. Dia tahu sebahagiannya. Contohnya dia boleh beritahu kita ni disuruh supaya bersifat zuhud, tapi tidak tahu cara nak buat guana. Dia nak khabar cara tu. Maka perumpamannya macam doktor tadi tu. Doktor yang menghafal penyakit-penyakit ni, dia tahu laga jenis-jenis penyakit ni sebab dia hafal. Dia baca buku-buku kedoktoran. Penyakit ni obat dia gini, penyakit ni obatnya gini. Dia tahu. Padahal ia tiada tahu mengobati akan penyakit orang lain, tapi tak tahu cara nak obat penyakit itu. Dia tahu penyakit, tahu obat dia, tapi macam mana nak guna obat, apa kesan daripada obat, dia tak reti, tak ada pengalaman situ. Jadi contohnya dia tahu penyakit darah tinggi obatnya gini, nak makan guana bila, dia tak tahu. Dan kalau makan jadi guana, dia tak ada pengalaman situ tu. Jadi dia boleh khabar je lah, tapi nak khabar cara macam mana menggunakan semua itu sehingga menjadi sembuh, ia tak tiba tu. Itu tamsilang yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahab Syarani pada alim ulama yang tidak mempelajari dan menghayati tasawuf. Itu dia. Dan sebab inilah dinamakan ulama ahli sufi itu. Sebab itu orang panggil, orang gelar ulama ahli sufi ni, ahli tasawuf ni, akan tabib ar-ruh. Ada nama lain yang diberikan kepada ulama-ulama ahli tasawuf ni, tabib ar-ruh. Apa arti tabib ar-ruh? Doktor yang merawat penyakit rohani.
Kalau doktor yang ada dalam ilmu perubatan tu, doktor juga merawat penyakit fizikal. Sekarang ada juga doktor yang merawat penyakit rohani. Mereka inilah ahli tasawuf, sufi, yang mengubati mereka itu akan penyakit maksiat yang di dalam hati. Jadi tugas mereka ni, kepakaran mereka ni, ubat penyakit-penyakit yang melibatkan kalbu manusia. Kalau doktor dalam ilmu perubatan tu, dia ada ilmu, dia ada kemahiran, dia ada kepakaran, dia ada pengalaman dalam hal nak merawat penyakit badan, penyakit fizikal. Maka ahli tasawuf ni juga seperti doktor yang tahu, ada pengalaman, ada kepakaran dalam bab nak merawat penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit batin, penyakit-penyakit hati manusia. Seperti yang tersebut maksiat batin yang di dalam hati dahulu itu, yakni seperti yang telah disebut sebelum ini, berkenaan dengan maksiat batin ni ataupun maksiat hati ini, sudah dijelaskan sebelum ini. Baik, dan setengah daripada perceraian mazhab fuqaha dan antara mazhab sufi, yakni sebahagian daripada perbezaan, perceraian ni perbezaan di antara mazhab ahli fiqh dengan ahli sufi. Maksud ahli fiqh ni maksudnya orang yang mengaji ilmu syariat zahir sajalah. Dia tak mengaji ilmu tasawuf, ilmu hakikah, ilmu batin, tak mengaji, apatah lagi menghayatinya, tak ada. Beza mereka ni dengan ulama ahli tasawuf ni kat mana antaranya? Iaitu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu pula di dalam kitab yang bernama Madarijus Salikin. Yakni antara perbezaan perjalanan ulama ahli syariat yang zahir saja ni dengan ulama ahli tasawuf ni adalah seperti yang disebut kisah dia ni oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab yang bernama Madarij As-Salikin. Jadi dalam tu Syekh Abdul Wahab Asy'arani dia menceritakan satu kisah. Yang dalam kisah itulah kita dapat faham dua perjalanan yang berbeza, perjalanan ahli fiqh zahir dengan ahli tasawuf ni. Baik, dengan katanya, yakni seperti yang disebut oleh Al-Imam Asy'arani di dalam kitab beliau tu, apa yang beliau kata? Waqad waqa'a lil Junaidi radhiyallahu anhu anna jama'atan min talabatil ilmi bi Baghdad taraku majlisa syaikhihim fil fiqh wa jalasu fi halaqatil Junaid fatakaddara shaykhuhum min zalika wa basata lisanahu fi sufiyah. Tengok ni apa yang diceritakan oleh Al-Imam Asy'arani. Artinya, dan sungguhnya hikayat yang jatuh bagi Junaid al-Baghdadi. Yang jatuh tu dengan mana? Yang berlaku. Yang ni kisah, cerita yang berlaku terhadap Syekh Junaid al-Baghdadi. Itu dia, radhiyallahu anhu. Baik, Junaid ni siapa? Junaid ni dia alim dua-dua. Fiqh pun dia alim, tasawuf pun dia alim. Ilmu fiqh zahir pun dia ulama besar, ilmu fiqh batin, iaitu ilmu tasawuf pun dia alim besar. Sebab tu kealiman Imam Junaid ini dalam bidang fiqh menyebabkan dia orang kenal dia sebagai tawus al-ulama, orang gelar ke dia. Yakni seumpama burung merak dari kalangan ulama. Maksudnya kita tahulah, antara sekian banyak burung-burung ni, burung hak suruh sekali, hak comel sekali, burung merak lah. Maka Syekh Junaid ni kealiman dia dalam ilmu fiqh zahir ni seperti itu. Di antara alim ulama ni seumpama burung merak berbanding burung-burung banyak. Maka demikianlah kedudukan Al-Junaid, kerana kealiman dia dalam fiqh zahir. Dia ulama, tapi dalam masa yang sama dia juga merupakan tokoh besar ahli sufi, ahli tasawuf. Maka kehebatan dia ni, kealiman dia dalam bidang tasawuf tu, orang panggil lain pula. Orang panggil dia Sayyidut Taifah, penghulu kepada ulama-ulama ahli tasawuf. Sebab itu dalam kes yang berlaku berkaitan dengan Al-Hallaj,
tokoh yang kontroversi dalam kitab-kitab tasawuf tu. Dia ada cerita yang pro kontra ni macam-macam lah. Kerana cerita lama ni kadang-kadang nukilan tu tepat tak tepat, mulut orang pun, tafsiran orang berbagai-bagai. Tak apalah, kisah lama. Orang setuju dengan dia pun setujulah, tak setuju pun tak setujulah, kawan dah lah. Cuma saya nak cerita bahawa pada waktu setelah dia dijatuhkan hukum bunuh tu, orang tak berani nak jatuh hukum tu kecuali orang rujuk pada Imam Junaid. Kalau Junaid tak setuju, orang tak berani jatuh hukum. Tapi Junaid menjatuhkan hukum kerana melihat maslahat yang berbagai-bagai lah. Ada dia guna dia menghukum berdasarkan zawahir lah, kepada bukti-bukti yang ada, apa yang berlaku dan macam-macam lah. Akhirnya dia jatuh hukum mati juga lah kepada Al-Hallaj. Tapi kisahnya tu saya tak nak ceritalah detail sini. Banyak kemusykilan berkait dengan cerita dia tu. Jadi cerita ni berkait dengan tokoh ni, tokoh Al-Junaid. Baik, apa yang berlaku? Bahawasanya adalah beberapa jamaah, yakni beberapa orang lah, beberapa kelompok daripada orang yang menuntut ilmu fiqh di negeri Baghdad. Yakni ada beberapa kelompok orang ni asalnya dia mengaji ilmu fiqh di Baghdad dengan seorang guru, belajar ilmu fiqh, ilmu syariat zahir. Padahal mereka itu meninggalkan majlis syekh mereka itu di dalam mengajar ilmu fiqh. Akhir sekali sampai satu ketika beberapa kelompok di antara mereka ni meninggalkan perguruan guru ni tu yang mengajar ilmu fiqh tadi tu. Lalu pergi ke mana? Dan duduk mereka itu di dalam perhimpunan duduk Junaid di dalam berzikir. Jadi mereka ni lari daripada perguruan pengajian fiqh ni pergi bergabung mengaji dengan Junaid pula, yang mana majlis-majlis Junaid banyak majlis-majlis zikir lah. Di situ pula kelompok ni. Lalu apa yang berlaku? Maka marah hati syekh mereka itu. Bila tak syekh tengok murid tambah lagi, marah dia. Goliknya gitulah, goliknya. Sebab tu kalau guru tasawuf ni, kalau nak murid dia lagi, tak kisah. Mari ke tak mau mari ke sudah. Mau lagi ke tak mau lagi, dia tak kisah. Itu kalau guru tasawuf yang benar. Kerana antara ciri-ciri tasawuf ni, iaitu dia tak pandang orang. Dia tak pandang. Kerana hemah dia tu, pandangan hatinya, qalbu dia tu memandang kepada hadirat Allah, cenderung hati ke situ. Jadi orang terima dia ke, orang tak terima dia ke, orang puji dia ke, orang cela dia ke, dia tak kisah. Itu alamat guru-guru yang arif ni, gitu tanda dia. Kalau nak kenal salah satu tanda guru-guru yang arif dalam tasawuf ni, itu salah satunya. Orang yang tidak terpengaruh dengan penerimaan orang atau penolakan orang. Orang terima ke, orang tolak ke, tidak kisah. Itu salah satu tanda. Jadi bila berlaku begini ni, Tok Guru fiqh tadi marah lah. Sebab baliknya macam tu lah. Kalau terjadi benda ni, sekiranya murid-murid ahli tasawuf, guru tasawuf yang arif tadi tu lari, biasa guru tak kisah. Tapi kalau berlaku terbalik, murid-murid dari kalangan fuqaha ni lagi, Tok Guru yang akan marah. Guru jangan marah. Baliknya berlaku gitu. Kecuali fuqaha tu, Tok fiqh tu, dia juga alim dalam tasawuf. Dan masa sama, dia bukan saja alim dalam fiqh, dia juga alim dalam tasawuf seperti Junaid ni. Itu lain lah. Tapi kalau dia alim fiqh saja, baliknya kalau untuk mana murid lagi, memang dia dah senang hati lah. Dia akan marah lah. Baliknya begitu. Dan mengata-ngata ia dengan lidahnya. Bukan saja dia, Tok Guru fiqh ni marah kepada orang murid dia yang lari ke Junaid itu, bahkan dia marah ke Junaid itu juga. Bahkan bukan setakat marah saja, ni mulut dia tumbik lalu lah, kata perkataan Dok Syamil itu, beritulah bina tu tadi. Sejarah dulu pun gitu dah, bukan learning sejak dulu. Bila murid lagi marah, bukan saja marah, dengan mulut-mulut sekali ni. Duk kata uduh-uduh. Ini sejarah lama, berlaku zaman Junaid dulu. Itu tabi'i dia dah, nak kata apa dah. Dan mengata-kata ia, yakni mengata-kata kata-kata yang buruk lah, yang tak comel lah.
dengan lidahnya itu akan syekh yang menjalani di dalam kelakuan ahli sufi. Dia memburuk-burukkan ahli tasawuf. Ulama-ulama tasawuf dia kata nista lah, kata uduh-uduh sikit lah. Sebab murid dia lagi ni. Baik. Fa'arsala al-Junaid ilaihi wa qala lahu ya akhi al-'abdu idza kana qasduhu liqa'a mahbubihi wa hunaka tariqani ahaduhuma la yasilu ilaihi minha illa nahwa 30 sanatan fa-akharu yasilu ila mahbubihi minha min duni sanatin ayyuhuma yanbaghi an yaslak. Jadi bila berlaku demikian ni, Junaid pun hantarlah perutusan kepada alim fiqh tadi tu. Baik, artinya dan menyuruh oleh Syekh Junaid kepada syekh mereka itu. Jadi Syekh Junaid ni menghantar perutusanlah kepada syekh ataupun guru fiqh tadi tu. Yakni datang ia kepada Syekh Junaid itu. Datang ia kepada Syekh Junaid itu. Ini cerita di sini macam terbaliklah. Mereka ni ada betul. Kepada dan menyuruh oleh Syekh Junaid kepada syekh mereka itu, yakni datang ia kepada Syekh Junaid itu. Jadi Junaid ni menyuruh dan menghantar utusan kepada syekh, yang mana murid-murid syekh ni datang menemui Junaid. Tu dia. Jadi Syekh Junaid ni hantar utusan kepada guru mereka ni. Dan berkata syekh itu baginya. Jadi Syekh Junaid ni kata kepada syekh tu. Jadi ayat ni macam terbalik sikit. Macam syekh tu kata kepada Junaid. Sebenarnya syekh di sini Syekh Junaid. Berkata Syekh Junaid kepada tok syekh fiqh tu, hai saudaraku. Jadi Syekh Junaid ni ulama-ulama tasawuf, kalau tidak suka kat orang, tidak kata uduh-uduh. Dia tak akan kata uduh-uduh. Itu alamat orang ahli tasawuf ataupun dia ahli ma'rifat ni, orang tak wahyi ke dia pun dia tak akan kata uduh ke dia. Kalau fiqh ni lain sikit, dia tak wahyi, macam-macam tu bit mulut dia. Tapi kalau dia ahli ma'rifat, dia tak akan kata. Dia tetap menghormati, tetap dia ada penghormatan dan sebagainya lah. Hai saudaraku, dia panggil wahai saudaraku. Kata Syekh Junaid kepada ahli fiqh, orang kata uduh-uduh tadi tu. Bermula seorang hamba Allah, yakni seorang hamba Allah Ta'ala tu, apabila ia mengqasad akan berkehendak mendapati akan kekasihnya. Yakni bila seseorang manusia ni, dia ada hasrat, dia ada keinginan nak mendekati kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah Ta'ala lah. Bila seseorang tu ada kemahuan nak mendekatkan diri kepada Allah. Dan di sana dua jalan. Kemudian jalan nak pergi tu ada dua, kata Junaid. Bila seseorang tu nak mendekatkan diri kepada kekasih, yakni kepada Allah tu, kemudian jalan yang dia kena tempuhnya ada dua jalan. Pertama, tiada dapat sampai kepada kekasihnya itu daripadanya, melainkan di dalam sekira-kira 30 tahun. Satu jalan tu dia tak akan sampai ke tempat yang nak tuju tu kecuali makan masa 30 tahun, kata Junaid. Baru sampai ke tempat nak pergi tu. Dan jalan yang lain, jalan hausa lagi pula, jalan yang lain daripada itu dapat sampai kepada kekasihnya itu daripadanya kurang daripada setahun. Sekarang ini nak pergi kepada yang dikasihi. Yang dimaksudkan yang dikasihi ni Allah lah. Ada dua manhaj, ada dua cara, dua kaedah. Jalan pertama, kaedah pertama ni 30 tahun baru sampai situ tu. Jalan kedua ni dah sampai setahun boleh sampai ke maksud dia tu. Baik, tengok macam mana. Maka apa jalan yang sekiranya
bahawa dijalani di dalamnya itu. Jadi Syekh Junaid tanya dia, orang yang nak pergi tadi tu sepatutnya dia pilih jalan mana? Jalan hak 30 tahun ke jalan hak dah sampai setahun ni? Dia tanya Syekh Junaid kepada alim fiqh ni. Faqala al-faqih yasluku aqrabahuma wa aqsarahuma zamanan. Faqala sadaqta. Faqala al-faqih tariqatuna hiyal aqrabu ila hadratil haqq. Ila hadratil haqq ta'ala min tariqatikum. Faqala al-Junaid lahu bal tariqatu zikrillahi ta'ala aqrabu ila Allahi min tariqi ma'rifati ahkamihi. Liannaha muta'alliqatun bil khalqi wa tariquz zikri muta'alliqatun bil haqqi ta'ala. Tengok apa kisah dia. Artinya, baik, maka kata faqih yang iaitu syekh mereka itu, bila Syekh Junaid tanya dia nak ikut jalan mana ni? Jalan 30 tahun ke jalan sampai setahun? Syekh Junaid tanya kepada ahli fiqh ni. Maka ahli fiqh ni yang merupakan guru kepada sekelompok murid-murid tadi tu jawab. Dia kata apa? Sekiranya menjalani akan jalan yang terlebih hampir daripada keduanya, maka jawablah Tok fiqh ni, dia kena lalu jalan hak paling dekat sekali lah. Apa cari jalan hak jauh, cari jalan hak dekat lah. Dan yang terlebih pendek masanya, dia kena sepatutnya dia pilihlah jalan yang paling dekat dan yang paling pendek masa untuk sampai ke tempat tu. Itu jawapan daripada ahli fiqh yang ditanya oleh Junaid tadi tu. Yang pendek masanya daripadanya itu. Baik. Maka berkata Junaid itu, kemudian bila dia jawab macam tu, bila Tok Syekh ahli fiqh ni jawab macam tu, maka apa kata Junaid? Kata Syekh Junaid itu, telah benarlah engkau, betul jawapanmu. Jadi Syekh Junaid membenarkan jawapan yang diberikan oleh Tok fiqh ni. Betul. Kamu kata betul. Sepatutnya murid tadi tu kena pilih jalan yang paling dekat sekali lah, dan paling jimat masa lah. Dan betul lah jawapan Tok fiqh tu. Baik. Lepas tu apa lagi? Maka berkata faqih itu, maka lepas tu Tok fiqh ni kata lagi, ahli fiqh ni kata balik, bermula tarekat kami ahlul fuqaha ini iaitu jalan yang terlebih hampir kepada hadrat Allah Ta'ala. Ahli fiqh ni kata jalan kami ni, jalan apa benda? Jalan fuqaha, jalan ahli fiqh ni, inilah jalan yang paling dekat sekali untuk mencapai hadrat Allah. Dakwa Tok fiqh ni, jalan kami ni, jalan aku ni, jalan kami ni, jalan apa dia? Jalan fiqh hukum ni, ni paling dekat untuk sampai kepada hadrat Allah. Daripada jalan kamu ahli sufi berbanding jalan kamu wahai ahli tasawuf. Kata Tok fiqh ni. Jalan aku lebih dekat lagi daripada jalanmu. Baik. Maka berkata Syekh Junaid itu, maka Syekh Junaid pun jawablah. Tengok jawapan Junaid. Berarti lain, dua gaya pattern yang lain-lain. Tok fiqh tadi dia buat bandingan jalan kami. Pertama sekali dia kata jalan dia. Jalan kami ni jalan lebih dekat sekali untuk sampai maksud ke hadrat Allah berbanding jalanmu tu. Dah lah dia banding. Kemudian di sebelah tu jalan dia. Tengok apa kata Junaid pula. Maka berkata Syekh Junaid itu baginya, Syekh Junaid pun katalah pula kepada Tok fiqh tadi tu, tetapi jalan ahli sufi, Junaid tak nisbah benda tu ke dia. Dia kata jalan ahli tasawuf. Tengok beza, jawapan tu lain dah. Tok fiqh tadi jalan kami ni, jalan fiqh ni lebih dekat. Ahli tasawuf dah jalan ahli sufi. Dia tak nisbah pada diri dia. Jalan ahli sufi yang membanyakkan zikir itu, zikrullah. Jalan sufi, jalan ahli tasawuf yang membanyakkan zikrullah itu, iaitu terlebih hampir ia jalan daripada ahli fuqaha. Ni jalan ahli tasawuf, bukan jalan aku, jalan ahli tasawuf kata Junaid adalah lebih dekat untuk sampai kepada
hadrat Allah. Dua-dua ni. Ahli fiqh kata jalan dia, ahli tasawuf kata jalan dia. Ahli tasawuf tadi membanyakkan zikir. Jadi kata Junaid, jalan tu lebih dekat berbanding jalan ahli fiqh yang membanyakkan membicarakan beberapa masalah hukum Allah Ta'ala. Yang mana jalan ahli fiqh ni lebih banyak membahaskan tentang hukum-hukum Allah ni. Hukum-hukum Allah ni tahu sajalah, banyaklah bendanya. Ada yang berkaitan dengan makhluk, ada yang berkaitan dengan binatang, ada yang berkaitan dengan penjenayah, ada yang berkaitan dengan manusia dia kahwin dan macam-macam. Hukum fiqh ni luas. Macam-macam kaitan ada. Beberapa masalah hukum Allah Ta'ala itu. Baik, kerana sebab benda jadi gitu. Sebab apa? Kata Junaid, jalan ahli tasawuf yang memperbanyakkan zikir ni lebih dekat berbanding jalan ahli fiqh yang membanyakkan percakapan perbahasan mengenai hukum-hukum tadi itu. Kerana adalah ia ta'aluk dengan makhluk. Sebab jalan ahli fiqh ni yang membahaskan hukum berkait dengan makhluk. Apa maksud berkait dengan makhluk tu? Bila cakap bab hukum, tentulah hukum apa benda. Kait dengan hukum pusaka, kait dengan piti, kait dengan tanah, kait dengan benda tu. Hukum sembelih, kait dengan binatang. Hukum nikah kahwin, kait dengan orang puan. Apa lagi? Itu masuk kait dengan makhluk tu. Hukum pusaka dan hukum lain-lain. Hukum jinayah berkait dengan perampok, kait dengan pencuri. Macam-macam. Itu maksud saya Junaid, bahawa hukum-hukum yang dibicarakan itu berkait dengan makhluk. Apa berkait situ? Dan jalan ahli sufi, manakala jalan ahli tasawuf pula ini yang membanyakkan zikrullah, yang asalnya itu memperbanyakkan zikrullah ini, iaitu ta'aluk dengan hak Ta'ala. Kaitan dia, ta'alukan dia dengan Allah. Sebab zikrullah, ingat kepada Allah. Sudah tentu ta'alukan dia itu kepada Allah. Adapun hukum tadi kaitannya banyak. Tengok hukum apa dia mengaji, dia faham. Banyak berkait dengan makhluk lah. Itu maksud Syekh Junaid, bahawa hukum-hukum perjalanan ahli fiqh ni dia banyak berkait dengan makhluk. Dengan arti tadi, bahawa hukum-hukum yang dibicarakan ahli fiqh ni memang tak nak lari daripada kaitan dengan makhluk. Tengok hukum apa yang berkait, jenayah ke, munakahat ke, muamalah ke, semua berkait dengan makhluk. Tapi manhaj ahli tasawuf ni yang memperbanyakkan zikir ni, maka sudah tentu tak ada ta'alukan lain kecuali kepada Allah yang diingati. Baik. Tengok penyelesaian dia guna. Faqala lahu al-faqih, izhar li alamatan ala dhalika. فقال الجنيد لشخص خذ هذا الحجر وارمه وسط حلقة هؤلاء الفقراء فجاء ورماه فصعقوا كلهم. Apa ni? Faja'a wa ramahu fasa'iku kulluhum biqaulihim Allah Allah. Summa amarahu bihajarin akhar an yarmiyahu fi wasti halaqatin min jama'atin minal fuqaha. Falamma ramahu nazaru kulluhum ilaihi syazaru wa qalu ma yajuzu zalika an tadribana wa hadha haramun alayka. Faqala lil Junaidi ana astaghfirullah thumma sahibahu wa sara min akhasi ashabi. Ni kisah kesudahan dia. Artinya, berkata faqih, Tok Fiqh tadi kata, bila Junaid kata ni, bila mula-mula Tok Fiqh ni kata jalan dia dekat sekali, maka kata Junaid, dah jalan ahli sufi lebih dekat. Baik, apa yang berlaku lepas ni? Maka berkatalah faqih ni, ahli fiqh ni kata, berkata faqih itu bagi syekh itu, yakni kata ahli fiqh tadi kepada Syekh Junaid,
Zahirkan olehmu bagiku akan alamat. Dia minta Imam Junaid tunjuk dalil dia. Mana bukti? Nyatakan buktinya. Mu kata jalan ahli tasawuf lebih dekat, mana bukti? Tunjuk bukti. Tok fiqh ni minta dengan Imam Junaid. Zahirkan olehmu bagiku akan alamat atas yang demikian itu. Tunjuk alamat, tunjuk bukti yang mu kata jalan ahli tasawuf tu lebih dekat. Mana bukti dia? Yakni alamat membenarkan perkataan Syekh Junaid itu. Mana tanda kata-kata Syekh Junaid itu betul? Bahawa tarekat ahli tasawuf ni lebih dekat. Mana bukti? Jadi Tok fiqh ni minta bukti. Tunjukkan buktinya macam mana. Baik, maka kata Syekh Junaid. Tengok cara Syekh Junaid jawab. Bukan dia jawab, dia tunjuk bukti. Baik, maka kata Syekh Junaid itu, bagi orang yang hadir padanya, dia pun dia kata kepada orang yang hadir dalam majlisnya itu, yang hadir padanya, ambil olehmu akan batu. Dia suruh ambil batu, nak batu. Ambil olehmu akan batu ini dan lontarkan olehmu kepada pertengahan duduk orang yang keliling di dalam fuqara ahli sufi yang berzikir itu. Jadi dia suruh orang ni, Syekh Junaid kata mungkin ambil batu. Lepas tu pelekong batu ni dalam kelompok jemaah orang tengah berzikir tu. Jemaah ahli tasawuf orang tengah berzikir tu. Maka datang orang yang disuruh oleh Syekh Junaid itu dengan batu itu, maka melontar ia akan dia pada pertengahan perhimpunan orang yang fuqara yang berzikir itu, maka berteriak sekalian mereka itu, tetapi terlebih lagi mereka itu di dalam asyik akan zikrullah. Jadi bila orang letak dia ni pakai batu, bila orang tengah kumpulan ahli tasawuf, ahli tasawuf sedang berzikir ni, bila kena jatuh batu tu, berteriak bukan teriak orang lain, sebut Allah, Allah, kau kuat berzikir. Tapi kalau kena masuk isyak, kita kena berhentikan soal ni dulu. Nanti kita akan sambungkan soal ni pada kuliah yang akan datang. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.